Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membuat satu pembentangan yang bertajuk Fahaman Atheism dan Cabarannya. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dahulu bermula dengan saya. Nama saya Tuan Muhammad Faiz bin Tuan Rashid. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farawaida binti Cik Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Daniel Bediana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatih Syazrina binti Nordin. Hai, nama saya Idham. Hari ini saya akan jelaskan sedikit sebanyak mengenai atheism. Apa itu atheism? Atheism dari segi definisi ia membawa masuk suatu fahaman atau kepercayaan tidak mengakui kewujudan Tuhan. Jadi perkataan atheism ini berasal daripada bahasa Yunani iaitu atheos yang membawa masuk tanpa Tuhan. Dan bermulanya atheism ini pada awalnya telah wujud pada zaman kuno seperti zaman jahiliah. Akan tetapi pada abad ke-19 atheism ini telah membentuk menjadi satu fahaman dan aliran pemikiran dengan adanya ahli fikir yang secara terang-terangan menolak atau menafikan kewujudan Tuhan dengan dalil ciptaan mereka. Jadi antara tokoh-tokoh atheism yang terkenal iaitu Friedrich Nietzsche dan juga Karl Marx. Jadi terma atheism ini digunakan oleh golongan yang menafikan wujudnya Tuhan yang disembah oleh golongan majoriti dalam masyarakat. Fahaman atheism ini sangat bertentangan dengan ajaran agama terbesar termasuk Islam, Kristian dan Yahudi yang mengajar umat manusia tentang kepercayaan kepada Tuhan yang mencipta semua makhluk serta hubungan manusia dengannya. Namun begitu, atheism tidak semestinya menentang agama. Sebagai contoh, sesetengah bentuk mysticism ataupun kebatinan agama dapat dianggap atheism oleh sebab mysticism ini lebih kepada mencari sejenis kesatuan rohaniah dengan alam dan bukannya dengan Tuhan. Atheism kadang-kadang dikelirukan dengan kepercayaan agnosticism, di mana agnosticism membawa maksud tidak ada pengetahuan tentang kewujudan Tuhan. Beralih pada hujah yang menyokong atheism, hujah yang menyokong atheism mengambil pendekatan sejarah, sosial dan juga falsafah. Kekurangan bukti empirikal, permasalahan kesengsaraan dan permasalahan logikal menjadi asbab atau rasional kepada golongan atheism untuk menolak atau menafikan kewujudan Tuhan. Kewujudan Tuhan ini telah menjadi perdebatan antara ahli ilmuwan dan juga falsafah, di mana sebahagian menyatakan Tuhan yang empirikal yakni dapat dilihat dan dibuktikan, manakala sebahagiannya lagi menyatakan bahawa bukti empirikal tidak perlu bagi semua wujud kerana tidak semua yang wujud dapat dilihat dan perlu difikirkan ada wujud yang hanya dalam fikiran sahaja. Namun kewujudan Tuhan ini dapat disokong melalui teori Tuhan, kewujudan Tuhan oleh Ibn Sina. Menurut beliau, kewujudan Tuhan ialah wajib al-wujud, iaitu semestinya wujud. Zat tidak dapat dipisahkan dari kewujudan. Kedua-duanya adalah sama dan satu. Zat ini dimulai dari tidak ada kemudian wujud, tetapi ia adalah wajib dan mesti wujud selama-lamanya. Kita lihat kepada sejarah kemunculan atheism. Atheism ini mula muncul apabila ada perubahan untuk meninggalkan pemikiran Kristian yang berlaku secara berperingkat melalui zaman Enlightenment hingga ke revolusi industri dan juga diiringi oleh revolusi sains. Dan kemuncak kepada penolakan terhadap agama ini berlaku ketika revolusi Prancis. Dan pada masa itu buat pertama kalinya masyarakat dan negara ateis mula muncul dan Perancis merupakan negara pertama. Jadi mereka ini cuba untuk merubah cara fikir manusia dan juga gaya hidup manusia, dan hasilnya adalah pembunuhan yang kejam dan mengerikan hanya atas nama persamaan, persaudaraan dan juga kebebasan. Setelah itu,
adalah mengenai sosialisme dan komunisme, di mana Karl Marx telah menyifatkan agama itu sama seperti jantung. Antara tokoh yang mempunyai faham yang sama dengan Karl Marx adalah Charles Darwin, di mana tokoh yang telah menciptakan teori evolusi. Kita masuk kepada jenis-jenis etis. Yang pertama adalah etis materialisme. Etis materialisme muncul pada abad ke-17 dan ke-19, dan antara tokoh yang terkenal yang mendukung ideologi ini antaranya ialah Karl Popper, Huxley dan Lemaitre. Dalam kata yang lain, mereka menolak sebarang kepercayaan terhadap perkara gaib dengan alasan perkara itu tidak dapat dilihat, dihidu, disentuh, dirasa ataupun dengan sebab-sebab yang lain yang boleh dijadikan sebagai bukti yang kukuh akan kewujudan tersebut. Contoh pemikiran etis materialisme adalah mereka tidak percaya akan kewujudan Tuhan atas alasan Tuhan itu tidak dapat dikesan oleh panca indera manusia. Seterusnya kita beralih kepada ateisme psikologi. Ateisme psikologi muncul pada abad ke-19. Terdapat dua orang tokoh terkenal iaitu Ludwig Feuerbach dan Sigmund Freud. Menurut mereka, agama ini hanyalah manipulasi oleh manusia untuk dijadikan tempat bertumpu atas segala keinginan. Keinginan ini juga digambarkan sebagai cerminan keinginan kepada manusia. Ateisme optimisme diasaskan oleh Friedrich Nietzsche. Ideologi ini terbina di atas dasar ilmu pengetahuan melebihi segalanya, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai Tuhan, menulis buku bertajuk God is Dead pada tahun 1882, merujuk kepada kematian keagamaan di Eropah. Pengertian God is Dead ialah kematian keagamaan dan penolakan Tuhan dalam konteks kekristenan di Eropah. Suatu ideologi yang menafikan kewujudan Tuhan dengan cara menggabungkan ateism materialism dan ateism psikologi. Fahaman ini berasal daripada pemikiran ahli falsafah dan ahli ekonomi radikal Jerman, iaitu Karl Marx. Fahaman ini juga merupakan suatu fahaman yang telah melahirkan komunisme. Karl Marx juga telah menulis buku yang bertajuk The Communist Manifesto. Karl Marx menyatakan bahawa komunisme adalah keadaan akhir yang mempunyai kunci yang bermaksud pengeluaran milik bersama-sama tanpa ada kelas. Manakala bagi sosialisme pula, beliau berpendapat bahawa ia merupakan keadaan perantaraan peralihan di mana revolusi sosial diperlukan untuk sampai ke tahap komunisme. Secara tidak langsung, Marxisme menunjukkan perspektif yang penting dalam sistem ekonomi. Ini kerana sistem ekonomi kapitalis telah mengeksploitasi hak pekerja. Seterusnya, kita masuk kepada cabaran-cabaran fahaman etism. Yang pertama adalah kewujudan sosial media hasil daripada kemajuan teknologi pada masa kini. Kesannya, segala informasi dan ilmu dapat dikongsikan dengan sekelip mata. Namun begitu, ilmu dan informasi ini tidak terhad, malah membimbangkan sekiranya terkandung ideologi dan fahaman yang terpesong seperti ateism. Tambahan lagi, fahaman ini juga menyokong fahaman-fahaman lain yang secara terang-terangan terpesong daripada fitrah dan naluri insani, seperti fahaman LGBTQ, fahaman nudis atau apa sahaja kebebasan individu. Cabaran yang kedua ialah dari segi golongan liberalisme di Malaysia. Golongan liberalisme ini di negara ini merujuk kepada golongan yang berfikiran secara bebas, bersifat lebih kepada pemerintahan demokratik dan kebebasan. Sebagai contoh, kenyataan yang dikeluarkan oleh Sisters in Islam iaitu SIS
SIS Forum yang mempersoalkan undang-undang hudud terhadap wanita seolah-olah mereka mempersoalkan pesalah yang melakukan sumbang mahram yang dihukum oleh Mahkamah Syariah. Terusnya, cabaran autisma di Malaysia melalui pengaruh barat. Menyebarkan ideologi barat melalui perfilman, mudah untuk rakyat Malaysia mengakses filem dari luar. Di Malaysia, terdapat beberapa cara untuk mengakses filem-filem dari luar negara seperti menggunakan aplikasi berbayar, contohnya Netflix, Disney+, Hulu dan sebagainya. Platform seperti ini membenarkan pengaruh barat untuk masuk ke Malaysia dengan mudah dan sukar untuk dipanteras berikutan penerimaan yang hangat dari penduduk Malaysia sendiri. Filem-filem dari barat kebiasaannya mengenepikan nilai moral dan etika Islam, menyebabkan rakyat Malaysia khususnya umat Islam terdedah kepada ideologi barat tersebut. Sebagai contoh, filem Terminator Salvation yang menghubungkaitkan dengan konsep penghujung dunia atau kiamat. Namun begitu, filem terbabit masih lagi ditayangkan di platform media massa dan majoriti penontonnya adalah golongan remaja. Seperti yang kita tahu, remaja mudah terpengaruh dengan ideologi barat dan ini boleh menyebabkan kekeliruan dan membawa mereka terjerumus dengan autisma. Justru sukar untuk membanteras ideologi ini kerana sikap rakyat Malaysia sendiri yang gemar menonton filem-filem yang mempengaruhi budaya yang tidak beretika dari barat. Cabaran dalam mengesan golongan autism. Dengan adanya kewujudan laman web yang sukar dikesan oleh pihak berkuasa, ia boleh menyebabkan golongan masyarakat mudah terpengaruh untuk terjebak dengan fahaman ini. Laman-laman web ini memudahkan orang awam untuk menyertai golongan autism kerana mereka hanya memerlukan orang ramai untuk mengisi maklumat peribadi mereka. Seterusnya, wakil daripada golongan autism akan menghubungi untuk berjumpa dengan masyarakat tersebut. Seterusnya, tanggapan negatif terhadap agama Islam. Imej Islam sering digambarkan dalam bentuk negatif oleh media, terutamanya media barat, melalui tulisan, berita, komen, ulasan dan sebagainya. Insiden 11 September 2001 yang telah meragut nyawa ramai orang awam telah memberikan dampak negatif terhadap Islam hanya kerana pengganas yang terlibat dalam insiden tersebut merupakan individu yang beragama Islam. Dan secara khususnya Islam ini dianggap sebagai agama yang menyekat kebebasan individu kerana mempunyai larangan-larangan keras, sebagai contohnya tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh berjudi dan sebagainya. Dan ini menyebabkan golongan tersebut merasakan agama ini menyusahkan umatnya dan tidak praktikal untuk diamalkan. Selain itu, mereka juga mengatakan bahawa umat Islam menyembah pada sesuatu yang tidak wujud untuk memohon pertolongan yang semestinya tidak mendatangkan sebarang hasil. Yang pertama, kesan dan implikasi fahaman autisma ini kepada individu ialah kefahaman autisma ini mampu mewujudkan sikap humanisme dan materialistik dalam diri seseorang itu. Humanisme ini bermaksud seseorang itu menafikan kebergantungan diri manusia kepada unsur agama, manakala materialistik pula bermaksud menolak kewujudan Tuhan atas alasan setiap kewujudan itu perlu bersifat materi yang hanya boleh dilihat dengan mata kasar sahaja. Kesan autisma dalam masyarakat. Masyarakat akan berpecah belah kerana terlalu banyak ideologi baru yang bercanggah dengan etnik dan agama lain. Agama melarang umatnya membuat jahat. Bayangkan orang yang tidak beragama, nescaya mereka sering berada dalam kejahatan dan hal ini akan memecah belahkan semua etnik di Malaysia. Terdapat lebih banyak hamba di dunia ini berbanding zaman sebelum ini, hatta daripada penindasan terhadap sesebuah agama kerana golongan autisma ini akan menindas golongan yang beragama seperti Islam, Kristian dan sebagainya. Perang saudara boleh tercetus antara Melayu Islam, Melayu kafir, Kristian dan sebagainya. Pergaduhan antara kaum dan agama yang lain terjadi hasil daripada pemalsuan dan putarbelik ideologi yang mengakibatkan sesebuah kaum itu mengkritik dan menghina agama yang lain melalui media sosial dan alat komunikasi yang serba canggih pada masa ini.
Ateisme hanya menghormati kaum sesama mereka sahaja. Ini boleh membawa kepada terjadinya prejudis, stereotip dan diskriminasi. Negara juga menerima impak dari fahaman ateisme ini sekiranya negara Malaysia sudah berpegang dengan ideologi ateisme. Antaranya, negara Malaysia akan didiskriminasi oleh negara-negara lain yang tidak menyokong ateisme, terutamanya negara-negara Islam. Malahan, ia dapat menimbulkan pergaduhan ataupun mencetuskan peperangan kerana terdapat perbezaan pendapat di antara negara yang menyokong ateisme ataupun yang mendukung ateisme dan negara yang tidak menyokong ateisme. Antara cara untuk mengatasi penyebaran fahaman ateism di dalam Malaysia adalah dengan menguatkuasakan undang-undang. Antaranya dengan memperkasakan pelaksanaan undang-undang untuk memeteras penyebaran fahaman ini. Selain itu, dengan menjatuhkan hukuman berat terhadap pesalah yang menyebabkan fahaman ateism. Ini dapat dijadikan sebagai contoh ataupun teladan terhadap golongan ini supaya tidak sewenang-wenangnya menyebarkan fahaman yang salah. Pihak kerajaan juga boleh mewujudkan agensi untuk memantau, menguatkuasa dan melaksanakan undang-undang tentang penyebaran agama yang salah ataupun mencari pendekatan untuk mengatasi penyebaran fahaman ini secara proaktif dan konsisten. Peranan ibu bapa dalam mengatasi ateisme. Pertama, melengkapkan keperluan asas seperti menyediakan tempat tinggal, nafkah, penjagaan kesihatan dan sebagainya agar anak-anak bersyukur kepada Allah kerana dikurniakan ibu bapa yang baik. Kedua, mengawasi perilaku anak-anak seperti memeriksa telefon pintar anak-anak untuk mengetahui apakah perbualan harian mereka di sosial media dengan rakan mereka di alam maya. Ketiga, menyediakan pendidikan yang secukupnya agar anak-anak tidak mudah terpesong dari jalan yang lurus dan mempunyai jati diri untuk sentiasa berpegang teguh dengan ajaran agama. Yang keempat, meluangkan masa seperti bermain bersama anak, mendengar luahan hati anak-anak dan sebagainya. Kelima, memberikan kasih sayang yang secukupnya agar anak-anak tidak rasa terabai dan mula bergaul dengan mereka yang pro-ateisme. Cara mengatasi yang seterusnya ialah pusat pemilihan akhlak dan juga akidah perlu dibina untuk membantu golongan ateisme ini. Hal ini demikian ialah bertujuan untuk membawa mereka iaitu golongan ateisme ini kembali mengenal Tuhan yang satu. Pengaruh golongan ateisme ini jika tidak dibendung akan membuka ruang serta pintu yang lebih luas kepada penyelewengan agama. Cara atasi yang terakhir ialah dengan penglibatan pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun SKMM. SKMM akan memantau dengan lebih teliti penggunaan sosial media di Malaysia. Ini bagi mengelakkan sebarang penyebaran maklumat, fakta ataupun fahaman-fahaman yang songsang. SKMM juga perlu segera menjalankan siasatan apabila menerima sebarang laporan kesalahan-kesalahan di bawah akta yang berkaitan. Sebagai kesimpulan, kita sebagai seorang manusia wajib untuk mempercayai bahawa alam seluruhnya tetap ada yang menciptakan dan mentadbirnya. Yang mencipta dan mentadbirkan alam ini ialah zat yang wajib wujud beserta dengan sifat-sifatnya. Oleh itu, kita sebagai umat Islam haruslah sentiasa berikhlas dalam beragama. Selain dari mengemukakan hujah dalam menangani isu ini, kita haruslah mempraktikkan gaya hidup Islam yang sebenar untuk mengelakkan daripada pengaruh fahaman ateism ini. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah mengurniakan manusia dengan akal fikiran dan panca indera bagi membolehkan manusia untuk sentiasa mengkaji tentang sesuatu hal.